Az-Zumar Daurah Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tamim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma, Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Az-Zumar ayat ke-41. Surah Az-Zumar ayat ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Faman ihtada falinafsihi. Faman ihtada falinafsihi. Wa man dhalla Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. fa innama yadhillu 'alaiha. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Wallati lam tamut fi manamiha. wallati lam tamut fi manamiha Wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut. fayumsiku allati qada 'alayha al-maut Wa yursilu al-ukhra wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. ila ajalin musamma. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam surah ni ada dua kali mari kita berkenaan dengan dia waktu baru-baru. Ayat yang pertama ialah kepala surah Az-Zumar. Iaitu ayat yang kedua, Inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqq. Ayat pertama, ayat kedua, Tanzilul kitab min Allahil azizil hakim. Inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahu din. Ini pula mari kita lagi, Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nas. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada kamu. Kamu ni dulu Nabi Muhammad, kamu ni sekarang kita. Kamu dulu Nabi Muhammad, sekarang ni kita. Linnas, untuk dihuraikan kepada manusia semua sekali. Diturunkan Quran ni untuk kita pelajari, untuk kamu anak kita. Dulu sahabat Nabi belajar dengan Nabi. Sekarang kita belajar wahyu ni. Inna anzalna 'alaikal kitab. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada kamu kitab Quran ini. Linnas, dengan tujuan untuk khas untuk disebar pada seluruh umat manusia. Linnas, seluruh umat manusia, tak kira Islam, tak kira kafir, seluruh. Bil haqq, dengan kebenaran. Bil haqq sini maknanya untuk zahir kebenaran, untuk menzahirkan kebenaran, iaitu kebenarannya bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Zahir kebenaran. Bila zahir kebenaran Allah Tuhan kita, bermakna ibadat itu hanya kepada Allah. Jadi ringkasan tafsirnya ialah Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada kamu Muhammad, dan kamu manusia sekarang ni, kita semua yang belajar Al-Kitabah, suatu kitab Quran, dengan tujuan untuk sebar agama. Linnas tu dengan tujuan untuk disebar pada manusia. Kamu tu kita yang belajar,
Tujuannya untuk sebar pada seluruh manusia. Bil haq, dengan tujuan untuk zahir kebenaran. Apa dia? Allah tu Tuhan. Nak beritahu mentauhidkan Allah Taala. Itu dia. Jadi tak betul lah kalau kita pergi buat apa-apa tentang agama ni dengan tidak mentauhidkan Tuhan. Tak betul lah. Kalau kita tidak mentauhidkan Tuhan, tak betul. Kita pergi jihad, tidak nak mentauhidkan Tuhan, tak betul. Baik. Faman ihtada, maka barang siapa yang boleh dapat hidayah untuk belajar, dapat hidayah untuk belajar. Faman ihtada, siapa-siapa yang dapat hidayah untuk belajar, dan daripada pelajaran itu dia dapat hidayah lain pula. Daripada hidayah belajar tadi, dia dapat pula hidayah tentang ilmu, dapat rahmat lagi dalam itu. Maka tujuannya wali nafsi, untuk diri dia sendiri. Jadi sebar agama ni pun untuk diri sendiri lah. Orang yang kita sebar tu boleh jadi terima, boleh jadi tak terima. Kita sebar agama ni pada siapa sekalipun, dia terima ke, dia tidak terima ke, kita boleh pahala. Kita boleh manfaat, kita boleh ilmu. Saya cakap terang-terang, saya setiap kali main mengajar ni ada saja ilmu saya dapat. Saya sendiri, walaupun dah belajar dah, walaupun kita sudah mengajar dah sekarang, setiap kali mengajar ada saja ilmu baru saya dapat, kefahaman dalam agama. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat daripada belajar ni, sesat daripada ilmu tauhid mengesakan Tuhan ini, fa innama yadhillu 'alaiha, maka sungguhnya kesesatan itu dia sendirilah yang tanggung. Dia tidak boleh sesat ni nak bagi pada orang lain, tak boleh. Nak ajar boleh, nak ajar kesesatan pada orang lain boleh. Akibat dia ajar pada orang lain tu, maka dosa kesesatan tu dia tanggung juga lah. Wama anta, dan tidaklah kamu orang yang belajar wahyu ni, tatkala kamu sebar agama ni kepada orang lain, alaihim, tatkala kamu sebar ke atas mereka ilmu ni, biwakil, untuk menjaga amal ibadat mereka. Kita hanya beritahu je, kitanya tidak jaga amalan dia. Ayat ni asalnya rujuk pada Nabi, dan kita umat yang belajar kemudian wahyu ni pun begitulah. Dalil kenapa Allah Ta'ala yang beri hidayah ni, ini ialah bab roh. Nak faham betul ni, ni bab roh, ni bab mati, ayat ni. Bab roh dan bab mati. Bab roh tu khususnya ialah bab mati. Ni ayat ni. Allahu yatawaffal anfusa, Allah Ta'ala lah yang mencabut roh suatu jiwa, hina mautiha, tatkala ketika orang itu mati, untuk mematikan orang itu. Roh sini ada dua. Roh. Nanti kita jangan tanya lagi lah. Roh ni ada dua jenis. Itu berdasar pada kefahaman yang kita berdasar pada ayat Quran ni lah. Roh ada dua jenis. Roh ada dua. Satu roh yang kita sekarang ni, iaitu sudah belajar ni, sudah berfikir. Roh ni yang juga yang akan buat ibadat. Roh ni juga lah yang akan buat maksiat. Roh ni juga lah yang akan diadili daripada masyarakat. Bukan body diadili, roh diadili. Roh tu diadili. Maka bila roh tu diadili, maka body kita ni boleh jadi dihancurkan, dibuat lain dan sebagainya. Semua tukar komputer chip lah. Hubung dalam telefon ke, hubung dalam apa tu. Jadi satu lagi rohnya ialah apabila satu orang itu tidur, dia tidur macam tidur mati tu.
ataupun satu orang koma atau satu orang pesan, kita kejut macam mana tak sedar. Dan dia pula bila dia sedar tu, dia cakap dia mimpi pergi situ, pergi sini, pergi ke Amerika, England apa semua. Tak, jumpa orang tu, jumpa orang ni, macam-macam dalam mimpi dia. Maka situ body tu nyawa tu, nampak jantung tu. Orang tu boleh jadi tak sedar berapa, setahun, 2 tahun koma. Tetapi jasad tu masih lagi hidup. Maka dipanggil roh yang jaga body dalam satu lagi. Ada 2. Mana roh semasa koma lah. Ada roh yang jaga body satu lagi roh yang berakal. Roh yang jaga body tak keluar daripada body. Tak keluar. Orang tu pesan roh yang berakal tu keluar daripada body. Kita tidur, roh yang berakal tu keluar daripada body. Ni nak urai dulu sini. Ni saya beritahu ni awal-awal, kemudian kita baca ni akan jumpa ayat-ayat. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Ta'ala lah yang mencabut kedua-dua roh mana sini. Ketika untuk pada satu jiwa tatkala matinya seorang orang itu. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan begitu jugalah Allah Ta'ala tidak mematikan, maknanya tidak cabutnya roh fi manamiha pada tidur orang itu. Jadi masa tidur tu dia tidak mati kan? Dia tidak mati kan orang tu? Nah, dia tidak mati kan orang tu masa tidur. Roh tu dicabut keluar. Cabut keluar. Tidur saja roh tu tercabut keluar. Roh yang sama ke roh lain? Roh yang berakal tu dicabut keluar. Roh yang jaga body tu duduk situ lagi. Roh yang jaga body tu daripada hancur, daripada berhenti bergerak jantung. Roh ni yang jaga body tau. Nah, jadi soal ini nak mudah faham kita ni, ada dua jenis. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Dan Allah Ta'ala menahan roh itu daripada masuk balik ke body. Allati qada 'alaiha al-maut, tatkala Allah buat keputusan mati satu orang tu. Jadi bila mati satu orang tu matilah tidur. Misalnya roh tu masuk, dia nak masuk tak boleh. Roh yang ada dalam body tu keluar. Dua-dua roh keluar, mati orang tu. Dia panggil matilah tidur. Adakah orang matilah tidur? Dia tahu-tahu dia selip mata tu, tak ada kubur dia. Alam Rasul. Nah, kalau dia tak mati tu, aksiden contohnya. Dia celek mata tengok kipas musim dululah. Kipas musim. Tanya-tanya, oh di hospital. Berapa lama nanti 3 bulan duduk sini. Dia tak tahu 3 bulan. Dia tak tahu bila aksiden dan dia duduk di mana. Sedar tu tengok kipas tu musim. Dia tanya-tanya, dia sudah aksiden, patah kaki lah, benda lah. Dia 2 bulan, 3 bulan duduk di hospital. Tak tahu. Pasal roh yang berakal ada situ. Nah, jadi kalau roh yang kalau Tuhan buat keputusan, Allah itu buat keputusan untuk memati orang itu, roh tak masuk balik, roh yang jaga body keluar. Bila keluar saja roh tu, body itu hancur, mesti busuk dah. Mesti busuk, dah kerah, start kerah dah busuk. Yang sakratul maut tu roh dia. Sakratul maut yang cabut. Kalau dua-dua roh ada sekali itu cabut gitu. Cabut sekali, dua-dua tu sekali. Kalau orang tu sedar, dua-dua tu sekali. Ini yang masa tidur. Ayat ni masa tidur. Nah, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah Ta'ala kirim roh tu kembali kepada body itu
ila ajalin musamma, sehingga tempoh orang itu hidup, barulah dicabut dulu. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin, berbagai-bagai tanda bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Liqaumi yatafakkarun, khas untuk semua, tujuan untuk sembah pada semua, tetapi yang boleh faedahnya ialah liqaumi yatafakkarun, bagi satu kaum yang dapat berfikir. Hujung ayat ni, ayatin, la ayatin, ada macam-macam ayat dia. Ayat yang dikata tu la ayatin liqaumi yu'minun, liqaumi yatafakkarun. Bila dia kata lam situ tahqiq, bermakna liqaumi yatafakkarun, khas bagi kaum yang berfikir. Pasal yang ramai disembah ni, tahu dia ramai, tetapi yang boleh ambil faedah daripada apa yang berlaku itu orang yang boleh berfikir bahawasanya Allah Ta'ala lah yang berkuasa cabut nyawa. Ya? Maka oleh sebab itu ini zajrun, ini ayat ancaman. Malah tadi ada salah tanya saya untuk beritahu, dan dia awak kena catat ayat ni ayat ancaman, ayat yang kena baca. Ayat yang atas tadi ialah dalil, dia panggil ayat dalil kekuasaan Allah. Dalil, awak tulis dalil je, lain kali awak akan tahu dalil itu maknanya kekuasaan dia. Bila dia sebut satu perkara tu, mesti dia nak beritahu satu benda besar. Bila Tuhan bawa keluar dalil itu, maknanya ada benda besar dia cerita. Iaitu dalil yang pertama tadi, aina anzalna alaikal kitaba linnas bil haqq, sesungguhnya kamilah yang menurunkan kitab Quran ini linnas, khas untuk manusia semua sekali, linnas semua manusia, bil haqq, untuk zahir kebenaran. Dalil dia tu Allah ya tawaffal anfusa. Nah, dalil dia. Tengok ni poin yang kedua. Ni poin yang kedua. Dia buat mari ancaman dulu. Ayat ancaman. Habis lebat tu. Habis ayat atas tu, kenapa kita kena, maknanya Tuhan kata siapa yang dapat hidayah untuk diri dia lah, siapa yang sesat untuk diri dia lah. Nah, pasal Tuhan berkuasa memati menghidupkan. Ayat lain Tuhan berkuasa nak beri hidayah pada siapa-siapa dia kena pergi. Nah, habis kat tu dalil dia, hujah dalil. Yang kedua ni, ini ialah perkara ancaman, ayat ancaman kepada orang-orang yang minta syafaat selain pada Allah. Ni ayat yang pergi dia minta syafaat dengan Nabi Muhammad lah apa benda ni dalil. Ni dalil tak boleh buat. Ayat yang mula-mula sekali daripada hadis Nabi SAW, siapa dia baca selawat pada aku akan beri syafaat pada dia. Dia kata gitu. Siapa yang ziarah aku dapat syafaat pada dia. Dia kata gitu. Siapa yang baca doa lepas azan, insya-Allah dapat syafaat pada dia. Dia kata gitu. So seolah-olahnya syafaat itu milik Nabi. Faham? Jadi terkeliru situ sikit. Lepas tu ayat kursi yang pula kata man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapakah boleh beri syafaat melainkan dengan izinku, Tuhan kata. Jadi kontradik dua ni. Satu kata-kata Nabi. Satu lagi ayat Quran. Adakah ayat Quran dengan hadis Nabi ini kontradik, bertentangan? Tak mungkin bertentangan. Satu orang Tuhan dengan Rasul dia, takkan Rasul lawan Tuhan dia. Bermakna mesti ada kefahaman di mana-mana. Bila kita faham, baru kita nampak sebenar sekali memang seperti mana Tuhan. Nah, jadi ayat ni pula, amit takhudhu min dunillahi syufa'a. Patutkah mereka mengambil selain daripada Allah? Selain daripada Allah, kena tulis itu untuk merapatkan diri mereka kepada Allah. Selain daripada Allah, dengan tujuan untuk suruh rapat pada Allah. Ayatnya ialah ayat ketiga surah Zumar. Ayat ketiga surah Zumar. Saya baca balik kan. Ala ketahuilah, ayat 3 surah Zumar.
lillahi dinul khalis, milik Allah lah agama yang tulen, agama yang lurus, agama yang sempurna, agama yang tidak ada campur aduk. Khalis, tak ada campur apa, yang original. Maknanya yang campur aduk tu yang kamu punya. Bermakna yang tidak lurus tu kamu punya, yang tidak tulen tu kamu punya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang dan mereka-mereka ataupun orang-orang yang mengambil selain daripada Allah awliya, pelindung-pelindung, pemberi-pemberi berkat, pemberi-pemberi syafaat, dengan satu azam, satu azam, satu akidah dalam hati, ma na'buduhum, tidak kami puja mereka itu, illa liqarribuna ila Allah, melainkan dengan tujuan khas untuk merapatkan diri kami kepada Allah, zulfa, serapat-rapatnya. Jadi min dunillah ataupun min dunihi, bila baca saja ayat ni kita kena terjemah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah bizulfa. Tujuan dia puja tu untuk rapat diri pada Allah. Macam inilah ni, macam contohnya orang Kristian minta tolong dengan padri minta tolong dengan Nabi Isa minta tolong dengan Tuhan, bukan? Jadi dia senang sekali bertujuan supaya minta tolong dengan padri itu supaya rapat pada Allah, bukan? Tujuan dia untuk dia tu rapat pada Allah. Dia rapat pada Allah mengikut sangkaan dia yang padri. Atas sikit pada padri ialah Nabi Isa sendiri. Nabi Isa lah sebenarnya rapat. Dan dengan bodek orang-orang yang rapat ni, maka dia pun akan jadi rapat. Macam inilah kita nak projek dengan Perdana Menteri. Bodek nak Perdana Menteri, nak bodek Perdana Menteri direct ni payah. Pasal dia sibuk. Jadi kena bodek orang-orang yang rapat dengan Perdana Menteri. Contohnya Siti Asmah, Siti Rahmah, Rosmah sendiri ke, ataupun ketua setiausaha, ketua setiausaha politik dia apa, orang yang rapat, ataupun tukang gunting dia, member sekolah dia, orang dia daripada sekolah kan. Ya, orang ni tak ada projek apa dengan dia, selalu telefon. Kalau dia balik ke kampung, mesti halo ke, mesti datang ke rumah ke. Dia dapat tahu, oh ada member dia. Pergi buat kira dengan dia. Itu dunia. Jadi mereka ni, yang akhirat, yang Tuhan tu, dia ingat gitu juga Tuhan. Dan menganggap gitu pada Allah tu syirik dia. Maksudnya Allah Ta'ala ni boleh bodek, boleh terpengaruh. Oleh kerana kita baik dengan Nabi, selalu doa, selalu selawat pada Nabi, maka Allah Ta'ala jadi terkesan daripada nak azab pada kita apa. Terkesan nak buat jadi ni rapat sangat dengan Nabi Muhammad ni. Contohnya siapa yang rapat dengan Nabi Muhammad masa hidup? Dan dia sendiri saya, apa saudara dia? Bukan bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Abu Talibnya mengikut hadis Nabi kata masuk dalam neraka. Di mana slipper dia tu buat daripada api neraka. Otak dia mendidih. Orang yang paling ringan sekali dalam neraka, bapa saudara dia. Duduk dalam neraka kekal, otak mendidih. Itu asal hadis. Ayat Quran pula, selepas sekian lama digandakan azab. Selepas sekian lama digandakan azab. Maknanya tidak berhenti setakat tipu lah. Ada lagi ya. Nah, jadi mereka menganggap dengan bodek ni, dengan bodek Nabi, wali mereka ni, maka boleh rapat dengan Tuhan. Jadi balik pada ayat tadi ialah bila kita tafsir, ingatlah min dunihi atau min dunillah, kena tafsir ma na'budu illa liqarribuna ila Allah bizulfa. Barulah kita faham. Kan dulu kan kita kata selain pada Allah apa? Min dunillah itu. Tidak, dia ingat min dunillah selain pada Allah. Selain pada Allah apa?
Jadi dengan fikiran kita selain pada Allah ada Tuhan lain. Itu kefahaman kita nya. Tuhan beritahu pada kita bukan yang itu. Tujuan puja tu kerana nak suruh rapat ya. Masa mereka dia orang rapat dengan Tuhan. Tapi dia Nabi, wali, malaikat. Mereka tak pernah buat dosa. Jadi amit taqadu min dunillahi syufa'ah. Patutkah mereka mengambil selain daripada Allah dengan tujuan merapatkan diri mereka kepada Allah, pemberi syafaat yang mereka puja tadi. Jadi sininya maknanya Nabi Muhammad. Kalau kita orang Islam, kalau Hindu tak sami dia, dewa-dewa dia. Kalau Buddha tak ca dia dengan tok sami dia yang kamak-kamak tu, tak ca yang kamak mati dah. Kalau Kristian pada padri itu nabi-nabi, Nabi Isa dan nabi-nabi lain serta para malaikat dan wali-wali. Sebab tu dia buat berhala wali ni, Kristian. Bila berlaku saja ada sesuatu karamah berlaku pada wali itu, maka dia akan buat berhala pada wali, untuk wali itu. Nah, Kul tanya mereka. Situ satu soalan, satu huruf hamzah. Patutkah mereka mengambil? Patutkah mereka minta tolong? Sini saya nak tafsir sebenarnya gini. Kita minta tolong dengan siapa? Kita Kristian minta tolong dengan Nabi Isa. Nah, jadi ayat ni kita rujuk pada Nabi Isa sebenarnya. Kul, kata pada manusia, patutkah kamu nak minta tolong Nabi Isa? Walaupun dia dulu, masa hidup dulu, la yamlikuna syai'a, tidak ada memiliki kuasa apa-apa pun melainkan apa yang aku beri pada dia. Betul gitu tak? Nabi Isa tak ada kuasa apa-apa masa dia hidup, melainkan apa-apa kuasa yang Tuhan beri pada dia. Wala ya'qilu, dan tidak reti apa-apa melainkan ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala ajar pada Nabi Isa. Bukan? Baik. Kalau Nabi Muhammad gitu, masihkah kita nak puja Nabi Muhammad tu? Hamzah. Walaupun Nabi Muhammad itu dulu di masa dia hidup di dunia, la yamlikuna syai'a, tidak memiliki kuasa apa-apa pun di dunia dulu masa dia hidup. Ayat lain dia tidak memiliki kuasa untuk la yamlikuna kulla yamlikuna syai'an la syai'a wala quwwata kul la amliku lakum min Allah. Ingatlah ayat kalau sebut gini. Ayat maksudnya gini, katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, ayat berbagai. La yamlikuna syai'an darra, aku tidak memiliki kuasa darra, musibah, beri musibah, wala naf'a, dan tidak ada kuasa beri manfaat pada siapa-siapa. Ayat lain pula, la yamliku, aku tidak memiliki kuasa naf'a, memberi manfaat, wala darra, dan tidak ada kuasa beri mudarat pada siapa-siapa. Ayat ada ayat tu. Dua tu bertukar-tukar. Satu kata dulu ini darra dulu, kadang-kadang manfaat dulu. Surah Yunus ada. Surah Yunus ada. La yamlikuna syai'an. Darra wala naf'a. Maknanya kalau Nabi ada kuasa boleh beri mudarat kepada siapa-siapa, nescaya sahabat-sahabat Nabi tak payah pergi jihad dah. Dia pergi kan, ingat kan, kamu semua ingat kan? Kalau kau tak dengar, kau boleh beri bala. Gitulah ni. Tak? Tak payah perang kan? Ingat, jaga. Ya Nabi sendiri pakai baju besi. Bawa syifa dia menggunakan nanti habis ayat ni baru kita jawab. Habis ayat ni baru kita jawab. Ni jadi pasal dengan huraian ni baru mudah nak faham ayat ni. Soalan. Jadi Nabi Muhammad, Tuhan kata Nabi Muhammad